على عهد رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. طه حبيب روحي، طه شفاء روحي، طه حبيب روحي، طه شفاء روحي، روحي إليه روحي، واتملي من رؤياه. الله 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 على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين. بين يسير بين حسن رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. والله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala pada malam ini. Sekali lagi kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam channel Mari Bertartil bersama Uswah, episod ke-89. Malam ini insyaAllah kita akan menyambung kembali bacaan kita dari Suratun Nisa ayat yang ke-11. Surah An-Nisa ayat ke-11 pada muka surat 78. Baik. Terlebih dahulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, dan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang menyertai kita, menyertai saya dalam channel Mari Bertartil pada malam ini. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa saya
mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan semua ke dalam kunjungan semua dalam channel Mari Bertartil, dan saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan semua untuk sama-sama kita berkongsi siaran kita pada malam ini. Jika tuan-tuan merasakan siaran ini bermanfaat, kita berada dalam majlis ilmu pada setiap malam, iaitu majlis ilmu dikenali sebagai channel Mari Bertartil bersama Uswah, yang mana channel ini kita adakan majlis bacaan Al-Quran pada setiap malam, dan kita akan kupas, kita akan pelajari, kita akan bedah kalimah-kalimah Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dan juga bagaimana cara menyebut huruf-huruf Al-Quran yang sahih dan yang fasih. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum kita mulakan, juga saya ingin ingatkan pada diri saya dan juga pada semua supaya kita dapat menjaga adab dalam majlis ilmu ini, untuk memastikan ilmu yang kita dapat itu barakah, ada berkatnya. Kita betulkan niat kita mengaji ini untuk kita keluar daripada kejahilan, dan kita mengaji ini kerana Allah dan menuntut redha Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa sebelum kita belajar, dan juga yang paling penting juga adalah tempat kita nak baca Al-Quran akan lalu dari lidah kita, daripada mulut kita, maka bersihkan tempat itu. Tuan-tuan dan sekalian, kita akan mulakan majlis kita pada malam ini, majlis ilmu kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Itulah bacaannya, yang mana kita baca sekejap tadi dengan bacaan secara murattal.
Baik, tuan-tuan dan sekalian, kita doakan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita Allah Ta'ala menerima bacaan kita sekejap tadi. Allahumma amin. Jadi kita terus saja mengupas apakah kalimah-kalimah, apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam kalimah-kalimah yang kita bacakan pada ayat 11 tadi, dan bagaimana cara menyebut huruf-hurufnya yang sahih. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok pada ayat yang kepala ayat yang pertama yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusi, yu dua harakat, si dua harakat. Kedua-duanya mad asli, yu si, dua-duanya ya dan waw ini mad tabi'i, baca dua harakat. Yusi, si itu nipis si nipis pula. Sad itu tebal berbaris bawah, kita sebut si, jangan sebut soy. Itu bukan cara menyebut yang betul. Kita sebut yusikumullah, Allah nak baca tebal. Sekejap okey, baik. Yusikumullah, Allah. Yang bergerak itu hanyalah hujung lidah. Suara akan pergi ke hujung lidah. Kumullah. Pergi ke hujung lidah. Dan bibir tidak memainkan peranan ketika lafzul jalalah yang dibaca dengan tafkhim itu dibaca. Yusikumullahu fi. Yang dibaca berapa harakat? 4 harakat. Mad munfasil. Fi awladikum, aw muncung waw, ini waw lin. Awla, la di 2 harakat, mad tabi'i. Awladikum, waqaf pada huruf mim sakinah. Ini kalau waqaf, kalau sambung, mim ini jadi hukumnya, mim sakinah ni hukumnya izhar syafawi. Kumli. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi awladikum. Waqaf sini. Ini kalau nak waqaf lah. Nak waqaf boleh, tak ada masalah nak waqaf. Tetapi kat sini dia sebut wasal itu lebih aula. Wasal itu lebih baik. Kalau nafas panjang, silakan baca sambung sampai unsayain. Jadi kita waqaf tadi kan. Jadi tidak kat sini lizzakari, hujung lidah. Bila kita sebut huruf zal yang musyaddadah, maka hujung lidah itu masa sebut hujung lidah akan keluar daripada guntingan 2 gigi depan. Lizzakari, ra ni baris bawah, baca nipis. Lizzakari mislu. Sa tu keluar lidah sama seperti mana zal tadi. Mislu, panjangkan bunyi sa sukun ini. Mislu hadhi, ha tebal, ha pedas. Hadhil, tu keluar lidah. Sama huruf dha, huruf sa, huruf sa, huruf zal. Ketiga-tiga huruf ini keluar dari rumah yang sama, tempat keluarnya sama. Hujung lidah bersama dengan guntingan 2 gigi depan. Itu kaedah menyebut 3 huruf dha, sa dan zal, tempat keluarnya sama. Cuma dha ini tebal sifatnya, adapun sa dengan zal nipis sifatnya. Okey. Hawil, jangan sebut hawil, bukan. Hawil unsa. Masa kita sebut muncung, kemudian bila berpindah saja ke makhraj sa, masa kita nak dengungkan ikhfa hakiki, nun sakinah bertemu sa ni ikhfa hakiki, maka bibir mesti kembali balik ke makhraj sa. Jangan sebut sayain. Jangan dengung masa bibir sedang muncung. Hawil sayain. Bila kita waqaf pada huruf nun ini, maka ya ni jadi mad lin. Kalau kita baca sambung, ya jadi ya lin, huruf lin. Jadi kita baca balik ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lizzakari mislu hadzil unsayain.
Jadi mad lin sama qadarnya sama seperti mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun 2, 4, 6 harakat. Maka mad lin sama, dia ikut mad arid lis sukun. Okey. Kita terus. Fa in kunna fa'i nun sakinah bertemu kaf ikhfa haqiqi. Fa in tu cara dengungnya, panjangkan dengungnya. Panjangkan dengung nun musyaddadah wajibul gunnah. Panjangkan dengung. Fa in kunna nisa, satu harakat saja. Kunna nisa, 4 harakat mad muttasil. Alif ni 4 harakat mad muttasil. Nisa'an, tanwin bertemu fa ikhfa haqiqi. Nisa'an panjangkan dengung ketika makhraj sedang menunggu di bibis di makhraj fa. Kita sebut nisa'an fa nisa'an fawq. Jangan sebut macam ni fa Kalau kita bunyi telinga kita dengar kita sebut macam itu, maka kita kena sebut pada diri kita. Yang kamu sebut itu tidak tepat. Nisa'an, bunyi nipis dengung tadi. Nisa'an, itu tebal. Nisa'an fawqa fawqa thnataini, qa tebal. Tak muncung. Fawqa thnatai jadi hamzah wasal ni gugur. Fawqa keluar lidah. Nataini ya lin. Nataini falahun. Ni fa ni satu harakat. Falahunna hun panjangkan dengung musyaddadah. Dengung musyaddadah wajibul gunnah. Falahunna thulutha satu harakat. Nathulutha thulutha keluar lidah. Jangan baca falahunna sulusa, tu dah tukar sa jadi sin. Kena ingat. Jangan tukar sa tukar perkataan sulus dengan sulus, dia makna berbeza. Ingat, sin dengan sa tu perkataan yang sama, tetapi tukar huruf yang lain memberikan makna yang berbeza. Falahunna thulutha, 2 harakat thani. Ma 2 harakat. Tarak, tanipis. Ra ni baca tebal. Bila waqaf pada huruf kaf, kaf jadi sukun. Tarak, jangan baca tarak, ta, bukan. Tarak, ra ni jangan muncul. Tarak, bukan. Tarak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Tu waqaf. Wa i jangan sebut wa in kanat nun sakinah bertemu kaf. Ini kaf ini. Maka hukumnya ikhfa haqiqi. Sekali lagi, fa in wa in sama dengung dia. Wa in kanat dua harakat. Kanat wa, sempurnakan dulu. Setiap kali kita bertemu dengan huruf ta dan huruf kaf yang sukun di hujung mana-mana kalimah, dalam keadaan kita baca sambung seperti ini, kanat wahidatan, bukan kita waqaf pada huruf ta ni, tidak. Kita baca sambung. Maka sempurnakan hamas pada huruf ta ini. Jangan lantunkan dia. Jangan baca kanat wa, itu jadi lantunan, jadi qalqalah. Beri masa pada huruf ta ini untuk sempurnakan hamas pada tempoh kedua. Sebab ta itu bila sukun saja, dia ada 2 tempoh. Tempoh yang pertama, kita akan matikan suara, putuskan suara. Kanat, nat, putus suara. Lepas tu dia akan berlaku tempoh kedua. Kanat, putus suara. Kemudian hujung tu, tempoh kedua itu adanya perlepasan nafas. Nafas yang sedikit yang keluar. Kanat wahidatan, 2 harakat. Wahihi pedas. Wahidatan, tanwin bertemu fa ikhfa haqiqi.
wahidatan falahan nisf. Nun musyaddadah kat sini. Falahan, panjangkan dengung dia. Falahan nisf. Jadi kita waqaf pada huruf fa, maka sini bertemu dua sukun. Pertama huruf sad sukun, kemudian fa sukun, dua sukun. Maka kita tengok pada huruf sad ini ada sifat hamas, pada huruf fa ada sifat hamas. Bila kita waqaf pada dua huruf sukun dan kedua-duanya huruf hamas, maka kita kena ingat kedua-duanya memerlukan kepada penelitian. Kena hati-hati, kena teliti masa kita waqaf. Huruf sad mesti sempurnakan sifat hamasnya, dalam masa yang sama huruf fa juga mesti sempurnakan sifat hamasnya. Macam ini cara sebut dia. Falahan nisf. 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 Sebut sad dulu, habiskan nisf. Nisf. Tu cara sebut dia. Jangan sebut falahan nisf. Sad saja. Jangan baca sad saja, fa hujung dia. Okey. Cuba ulang balik ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Waqaf sini. Wa li abawayhi, li ni satu harakat, hamzah ni satu harakat saja sebab hamzah ni berada di atas huruf alif. Wa li abawayhi, li satu harakat. Jangan sebut wa li abawayhi, bukan. Wali abawaihi, yani yalin. Abawaihi likulli wa dua harakat. Wahidi, hi wa hi hapedas. Wahidin tanwin. Kalau tanwin macam ini, tak selari macam ni, sama ada dua, idgham atau ikhfa saja. Jadi kita tengok apa tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf mim, idgham ma'al ghunnah. Wahidim, panjangkan dengung pada huruf mim. Wahidim, panjangkan dengung. Dengung akmal, dengung paling panjang. Hidim minhuma, nun sakinah bertemu ha, izhar halqi. Minhumas sudus, minhumas. Jangan sebut minhumas, bukan. Minhumas su, su tu baru muncung. Minhumas sudusu. Jadi sekali pergi mulut, sekali pergi. Minhumas sudusu. Sudusu. Sin pun muncung tu, dal pun muncung, guna muncung yang pertama, sin yang muncung selepas itu pun, dhammah lepas itu pun guna muncung yang pertama tadi. Sekali pergi saja. Minhumas sudusu mimma, mim syaddadah kat sini, wajibul ghunnah. Mimma, dua harakat. Taraka, ta nipis, ra ni tebal, baca ra ni bagi atas tebal, kaf ni nipis. Cuba tengok saya sebut taraka, jangan sebut taraka, bukan. Taraka in kana, i jangan sebut engka, i in, nun syaddadah, nun sakinah bertemu kaf, ikhfa haqiqi. In ka, dua harakat. Nalahu, hu dua harakat, mat silah qasirah. Lahu walad, walad, jangan baca walad, bukan walad. Wa, kemudian lam itu satu harakat saja. Lam ini satu harakat, lam ini satu harakat. Walad. Dal jadi qalqalah kubra, boleh waqaf dari hujung macam ni. Walad, ringankan sebutan huruf dal tadi. Ada satu ketika ada seorang pernah dikritik oleh salah seorang daripada guru saya. Guru saya dia mengkritik beliau kerana orang ni dia mengajar Al-Quran dan dia suka, satu ketika dahulu orang ni dia mengajar Quran dan dia suka cakap melarang orang baca Quran kalau orang tu tidak tahu tajwid. Contohnya dia kata, kalau tak tahu tajwid, tak payah baca Quran lah. Bukan berdosa, bukan boleh pahala pun, boleh dosa. Jadi orang ni bila dia bercakap macam itu, maka
ramailah di kalangan orang ramai dan juga orang-orang yang pandai baca Quran ini, siasat dia. Bukan siasat pun, nak tahu. Dia duk kata kalau tak tahu tajwid, tak payah baca Quran lah, maka kita nak dengar je. Nak dengar lah dia sendiri baca macam mana. Dia sendiri tu tahu ke tajwid, sampai nak kata orang macam itu. Nak larang orang baca Quran kan. Jadi sekali beberapa orang pergi mengaji dengan dia. Pergi mengaji dengan dia. Ni cerita, bukan untuk guru, bukan guru saya menceritakan pada saya. Jadi pergi mengaji dengan dia, akhirnya orang ni bila pergi mengaji, tahulah orang ni rupa-rupanya dia bukan pandai sangat. Dia pandai juga tajwid, pandailah baca Quran tu. Tapi bila dia marah pada orang supaya jangan baca Quran kalau tak tahu tajwid, maka orang ni bila dicek, rupa-rupanya dia sendiri pun tak mahir pun tajwid. Dia tahu sebut ni tebal, ni nipis, huruf ni gini, dia tahu sebut istilahnya macam ni, istilah tajwid. Tapi bila dia sebut saja, tak kena seperti mana yang dia sebut pada istilahnya. Begitu. Akhirnya orang ni dipanggil oleh guru saya ni. Saya tak nak sebutlah siapa dia. Dipanggil. Kamu berhenti mengajar. Guru saya kata macam tu. Kamu berhenti mengajar. Kamu tak layak mengajar. Dan kamu mesti mula balik belajar. Dan berhenti daripada larang orang baca Quran. Kalau tak tahu tajwid. Kamu sendiri pun tak tahu tajwid. Begitu. Jadi antara kesalahan orang ni, bila dia pergi, dia ajar orang, dia ajar mengaji Quran, bila waqaf pada walad contohnya, dal tu qalqalah kubra, maka dia suruh beratkan qalqalah kubra. Sebab kubra dia kata berat, mesti berat daripada sughra. Jadi dia suruh sebut macam ni, walad, suruh berat. Maka orang yang suruh baca qalqalah kubra ni dengan berat, maknanya orang ni dia tak tahu pun tajwid, dia tak faham pun tajwid. Sebab itu dalam bacaan Al-Quran yang diterima itu bukanlah orang yang tahu istilahnya. Sebab tu saya tidak galakkan tuan-tuan untuk menghafal semua istilah-istilah dalam keadaan kita sendiri tidak tahu pun hakikat benda tadi, hakikat istilah yang kita sebut tadi. Tak boleh. Tetapi yang diterima itu bacaan yang betul itu. Macam mana bila kita praktikkan, kita baca saja, ahli tajwid, orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran memberitahu kita, oh, kamu baca ni betul. Betul, membetuli kaedah tajwid. Itu yang sebenarnya. Bukan duk hafal istilah macam-macam. Ada sebahagian orang ni sampai dia nak detailkan sangat. Dia buat istilah baru yang mana ulama' pun tidak guna istilah tadi. Kenapa kita nak perkayakan istilah sedangkan kita tidak tahu pun apa hakikat ataupun maksud istilah itu? Begitu. Jadi qalqalah kubra ini jangan beratkan. Walad. Jangan baca walad. Itu berat. Okey, cuba kita ulang balik ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Itu saja. Terus fa illam, nun sakinah bertemu lam, idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Fa illam, mim sakinah, sini sudah tentu izhar. Fa illam, lam yakul lahu, idgham izhar syafawi kat situ. Fa illam yakul lahu, sekali lagi idgham tanpa gunnah, bila gunnah. Yakul, tu sebut lam yakul lahu, dua harakat, maksilah qasirah. Lahu waladun, jangan sebut waladun, waladun, tanwin bertemu waw, idgham ma'al ghunna. Waladun wa warithahu, ri nipis. Wa waritha, keluar lidah. Sini atas waw ini, sini bila
ada tanda waw kecil selepas hadamir, ini hadamir. Ini hadamir, selepasnya ada waw kecil, namanya maksilah. Maksilah. Jadi hadamir ini bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah. Maka dia jadi maksilah tawilah. Dalil tawilah, dari sudut tulisannya, ada tanda mat di atas waw kecil ni. Ini bukan awan, ini bukan bendera, ini bukan cacing, bukan semua. Bukan, ini tanda mat. Ada orang tanya saya, Ustaz, ni betul ke kalau letak bendera ni atas huruf mat tu? Betul ke kalau kita letak bendera? Soalan dia tu, ada soalan dia bukan atas ni. Bolehkah kita letak bendera? Saya kata bendera apa? Itulah bendera tu yang ni dia pembulatkan. Jadi dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut itu tanda mat, tak boleh sebut. Maknanya apa dia? Meletakkan istilah tanda mat ini sebagai bendera, sebagai awan, sebagai cacing, sebagai apa sekalipun, itu apa dia, apa istilah tu lagi tu? Allahu Akbar, saya lupa. Orang selalu duk guna wa warisahu. Jadi menggunakan istilah selain daripada tanda mat itu adalah penggunaan istilah yang tidak langsung tidak tepat. Kena guna tanda mat supaya orang tahu itu tanda mat. Ni sampai ustaz ke ustazah tu sendiri tak tahu dah ni tanda mat. Tak boleh nak sebut ini tanda mat. Tak boleh nak sebut macam tu lah. Sebab apa dia? Sebab selalu duk guna ombak. Ombak rindu. Guna tanda mat. Ini tanda mat. Cakap ini tanda mat. Jangan cakap ini ombak rindu. Jangan cakap ini bendera. Jangan cakap benda semua tu. Cakap ini tanda mat. Dah sampai tahap itu dah. Sampai tahap seorang guru dah tak boleh sebut itu tanda mat. Sampai dah kena sebut itu bendera. Tak boleh macam tu. Wa warithahu 4 harakat. 4 harakat baca kat sini. Tu tanda mat. Bila tengok ada tanda mat macam ni, mesti baca lebih daripada kadar 2 harakat. Wa warithahu abawahu. Abawa 2 harakat. Mat asli. Abawahu fali panjangkan dengung. Fali ummihi thuluth. Keluar lidah. Fali ummihi thuluth. Bila sebut tha balik, sukunkan tha ni bila kita waqaf. Thuluth. Tarik balik. Jangan sebut thuluth. Jangan sebut tha sukun tadi ketika bibir sedang muncung. Okey. Mana tadi? Kita mula. Fa'illam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ. Sekali lagi, maksilah tawilah. Namanya maksilah tawilah, 4 harakat. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةُ. Kha sukun sebelumnya baris bawah. Ini kha sukun, ini kha sukun sebelumnya baris bawah. Maka cara bacaannya satu cara saja. Jangan sebut bukan. Bukan bukan. Sebut satu cara saja. Ikhwatun fa ikhwatu. Tu ni muncung, satu harakat saja muncung. Tu wajib pergi dulu bibir ke depan. Ikhwatu. Selepas itu terus berpindah ke makhraj fa. Sebab idgham ikhfa hakiki kat sini. Ikhwatu. Ikhwatu. Ikhwatun fa. Panjangkan dengung. Ikhwatun fali ummi. Panjangkan dengung. Fali ummihis sudus. Ummihis sudus. Waqaf pada huruf sin. Bibir balik semula ke belakang. Sudus. Okey.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Mim ba nun sakinah bertemu ba, iqlab. Mim tutup mulut dengan ringan, sentuhan saja. Mim iqlab. Mim ba'di mim ba'di wasi, di satu harakat. Di wasiyat, wasi, sebut wasi, jangan sebut wasiyat, wasi. Wasiyatun, beratkan suara pada huruf yang musyaddadah. Wasiyati, yu tanwin bertemu ya, idgham ma'al gunnah. Wasiyati yu dua harakat, si dua harakat. Biha berapa harakat ini? 4 harakat mad munfasil kat sini. Dah confirm mad munfasil. Alif bertemu dengan hamzah. Okey. Alif bertemu dengan hamzah. Ni hamzah yusi biha 4 harakat. Audain. Dain bila waqaf pada huruf nun ini ya, ni jadi mad lin. Dain. Okey. Kita ulang ayat ni. Min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Waqaf kat sini. Jadi qili, waqaf itu lebih aula. Dua harakat mad badal. Ba berapa harakat? 4 harakat mad muttasil. Abaukum. Ukum, ni satu harakat sebab hamzah berada di atas rumah waw. Rumah hamzah ni waw, atas waw. Maka baca satu harakat saja. Kalau hamzah ni duduk sebelah waw, sebelah kanan waw ini, jadi juga mad badal. Jadi satu harakat saja sebab hamzah duduk atas waw. Abaukum wa, mim sakinah bertemu waw, izhar syafawi. Tutup mulut betul-betul pada huruf mim ni. Abaukum wa abna baqalqalah sughra wa abnaukum sama hukumnya mak muttasil. Wa abnaukum la tadru, izhar syafawi. Kum la dua harakat. Tadruna qalqalah sughra. Tadruru tebal dua harakat. Tadruna ayyuhum, beratkan suara pada huruf yang musyaddadah. Ayyuhum, mim sakinah bertemu hamzah, izhar syafawi. Ayyuhum aqra, anipis qaf ini qalqalah, baca tebal qalqalah tadi. Aqra, jangan muncung. Aqura, bukan. Aqra, ra baca tebal, jangan muncung. Aqrabu lakum naf'a, lakum naf'a, mim sakinah bertemu nun, izhar syafawi. Lakum naf'a, waqaf dua harakat mad iwad. Faridatan, fariri baca nipis. Ri ni baca nipis, baris bawah. Fari, jangan sebut fari, fari dua harakat. Data, jangan muncung. Faridatan, mi tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Tam minallah, na nipis. Minallah, Allah ni wajib baca tebal. Bukan tebal cara sebut saja. Jangan kata macam ni. Wajib baca tebal. Macam mana? Minallah, itu bukan tebal namanya. Tebal macam ni. Minallah, itu baru tebal. Faridatan minallah. Okey. Cuba tengok sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فريضة من الله. Inna musyaddadah, nun musyaddadah, wajibul ghunnah, panjangkan dengung. Yang sebut inna Allah, la bukan nallah, bukan. Inna Allah kana aliman, tengah halqum. Aliman, tanwin izhar kat sini. Aliman hakima. Aliman hakima, ha pedas
Hakima. Waqaf 2 harakat. Man iwab. Okay. Inna Allah kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Kita selesai malam ini membincangkan dan mengupas ayat yang ke-11, satu ayat saja. Tapi panjang ayat ini, walaupun satu ayat, separuh muka surat, satu ayat itu saja. Dan kita telah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari ayat ini pada malam ini. Kita mohon Allah Ta'ala menerima kelas kita pada malam ini. Allah Ta'ala memberi kita faham, dan Allah Ta'ala memberikan kita, jadikan ini sebagai panduan untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih baik selepas ini. Tetapi dengan syarat, saya ulang banyak kali, carilah guru untuk kita bermusyafahah. Carilah guru untuk kita bermusyafahah. Jangan mencukupi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, kita dengar setiap malam ini. Tetapi carilah guru untuk memperbetulkan sebutan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi untuk bersama saya daripada awal sehingga ke akhir rancangan. Dan bagi mereka yang, apatah lagi bagi mereka yang selalu dan setia bersama saya pada setiap malam dan setiap malam, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semua kerana sudi untuk mengikuti kelas ini daripada awal sehingga akhir. Bukan untuk menyokong saya, tetapi semata-mata kerana Allah suruh kita belajar, maka kita mesti belajar sesuatu daripada kalamullah. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita tutup majlis kita dan kita bertemu esok insya-Allah dengan izinnya, jika dipanjangkan umur, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.